Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita kembali dalam penyair channel Kelantan. Penyair Kelantan channel. Saya Elmi Abdullah dan Eddie Ramli hari ini berada di Pantai Senak. Pantai Senak, Bacok, Kelantan. Sebuah pantai yang tidak jauh dari Kota Baru dan juga dekat saja dengan lapangan terbang Pangkalan Cepa. Jadi saya ada satu tajuk yang agak menarik juga mengenai sastra Malaysia dalam konteks perkembangan hari ini. Iaitu sastra Malaysia ini kita tidak boleh lari daripada persambungan masa-masa lalu dan masa kini, khususnya dengan perkembangan medsos, media sosial dan sebagainya. Kita terdedah begitu cepat dengan dunia, perkembangan dunia. Dan perkembangan dunia itu pula bukan satu perkembangan kecil, ia melibatkan global, kuasa-kuasa besar dan sebagainya. Seperti Amerika, dan sekarang berlaku pandemik, berlaku perang Rusia Ukraine, kejatuhan banyak tempat seperti Afghanistan, Syria, Iraq, kebangkitan Turki dan sebagainya. Jadi sastra harus di samping kita melihat masa lalu, kita juga di Malaysia ini kena melihat perkembangan sastra masa kini. Jadi apa yang saya lihat pada masa lalu, sastra kita yang begitu cemerlang pada dekad 50-an dengan sastra bertujuan yang dipelopori oleh Masuri SM, Usman Awan pada masa itu. Mengapa lahir sastra bertujuan ini? Sastra bertujuan ini disebut juga sastra untuk masyarakat, dipelopori oleh Asas 50. Kerana pada masa itu kita baru mencari kemerdekaan, kita mahu merdeka, dan kita baru lepas dari beberapa insiden besar, peristiwa besar Perang Dunia Kedua dan kebangkitan nasionalis orang Melayu di Malaysia, sehingga kita melahirkan ramai tokoh-tokoh sastrawan yang berjuang dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan, yang bertujuan untuk membaiki kehidupan rakyat dan sebagainya. Dan boleh kita katakan ramai sastrawan kita, Pak Sako dan sebagainya, Christmas berjual ke arah ini. Jadi karya-karya mereka semuanya mempunyai tujuan untuk masyarakat pada awalnya. Tetapi selepas merdeka hingga kini, hingga kita masuk abad 21, kita mula kehilangan, boleh katakan kehilangan punca, sehingga lahir sastra-sastra yang bersifat individualistik, yang memperjuangkan konsep dan falsafah diri kita sendiri. Misalnya lahir puisi-puisi tanpa pemikiran, iaitu pemikiran itu tidak ada di dalam puisi, tetapi di sebalik puisi itu. Misalnya puisi-puisi A. Latif Mohidin, puisi-puisi Mokhtar Awal, dan ramai lagi lah. Kita lihat mereka hanya menggambarkan imej-imej, sama ada imej sungai, imej bahasa-bahasa yang berulang-ulang, dan
bombastik, hyperbola dan sebagainya. Kadang-kadang pada era ini, era selepas merdeka, kita temui berbagai-bagai sastra. Antaranya kita lihat sastra yang berperanan, yang main peranan untuk sama ada mengkritik kerajaan ke arah kebaikan, dan ada juga yang mengkritik kerajaan kerana menyokong tokoh-tokoh tertentu, sehingga sajak-sajak mereka bersifat propaganda kepada tokoh-tokoh tertentu. Dan sebab itu kita lihat pada era kita sudah merdeka, kita masih bercelaru tentang politik, tentang kerajaan dan sastra. Sebab itu sehingga kini kita tidak nampak adakah kerajaan kita bersedia main peranan yang sungguh-sungguh terhadap sastra. Walaupun Perdana Menteri kita, Perdana Menteri Keluarga Malaysia telah mengisytiharkan bahasa Melayu akan dijadikan bahasa antarabangsa di dalam konteks apa jua hubungan kerajaan kita dengan dunia. Jadi para diplomat kita, para usahawan kita harus berusaha mengguna bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Jadi hal ini saya rasa tidak begitu kuat didokong oleh para sastrawan kita. Misalnya kita lihat Hari Sastra ke-18, kita kembali kepada tema Islam, tema Islam. Jadi saya tidak tahulah setakat mana perbincangan mengenai sastra Islam ini di Hari Sastra ke-18. Kerana saya keuzuran, terlalu cergas pada masa tersebut dengan beberapa agenda sendiri. Jadi kita akan lihat kertas kerja yang bakal dikupas oleh Gapena nanti. Namun apa yang kita perhatikan perkembangan semasa, kita belum temui satu karya besar mengenai negara kita. Sebuah epic modern tidak ada. Kalau filem kita temui Mak Kilau dengan filem terbaru Mak Kilau yang cuba mengolah kembali sejarah negara di dalam konteks hari ini. Misalnya di dalam konteks semangat patriotisme yang sudah mula kurang, semangat kecintaan kepada negara, semangat membina negara. Jadi Mak Kilau muncul dalam keadaan yang sedemikian. Kita selepas saudagar besar dari Kuala Lumpur, kita tidak temui novel-novel dekad 90, dekad 20, apalagi dekad abad 21 ini. Kita mungkin boleh berbangga dengan beberapa karya bertema Islam yang dilahirkan oleh penyair Kelantan, iaitu Padamu Aku Bersujud oleh Hasrah dan Auzubillah oleh Wan Irahim. Dua novel yang membicarakan masyarakat hari ini dan masyarakat yang terhasil daripada perkembangan zaman DEB, iaitu novel Hasrah. Sebenarnya sebuah novel yang dilahir menggambarkan kesan-kesan atau impak zaman DEB, dan ia berlatarkan watak-watak yang sangat kuat berpegang kepada Islam. Dan secara tersirat novel tersebut juga
menggambarkan bagaimana orang Malaysia, orang Melayu kita akan selamat jika terus berpegang kepada dasar-dasar prinsip-prinsip agama kita sendiri. Jadi kita berharaplah pada abad ini, pada dekad ini, pada masa ini banyak tempat, banyak dunia sedang bicara tentang survival Melayu Islam. Kita masih mencari formula-formula untuk menghadapi zaman baru ini. Jadi sastra berperanan ialah sastra yang harus mencari formula ini. Mencari formula ini. Tidak salah kalau kita kembali kepada Rumi, kembali kepada Hamzah Fansuri, kembali kepada Iqbal seperti yang saya ulang-ulang itu. Seperti yang saya sebut itu. Kita mendapat balik formula-formula itu. Dan bawa balik ke dalam puisi kita, dalam novel kita, cerpen kita, supaya kita dapat melihat cermin yang baik daripada sastra kita untuk masyarakat kita, supaya kita berperanan dalam masyarakat. Jadi kalau kita lihat hari ini masih ada golongan-golongan yang seperti tikus membaiki labu. Jadi saya kira kita sudah ada sebenarnya bibit-bibit sastrawan kita dalam usaha berperanan memberi penilaian kepada perkembangan negara kita. Sebenarnya kalau kita ingin belajar dari masa-masa lampau, negara kita Malaysia seharusnya menggarap visi-visi tanah air kita dengan mengambil puisi sebagai tema, sebagaimana yang dilakukan oleh Jepun, negara Jepun. Negara Jepun, mereka menamakan setiap era mereka, setiap era maharaja mereka dengan sebuah puisi, dengan sebuah puisi Jepun. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, jika kita mahu membina negara, kita mesti ada satu visi yang dapat menyatukan impian rakyat kita. Tapi sayangnya visi negara kita sering dimanipulasi. Dulu kita ada wawasan 2020, tetapi wawasan tersebut belum berjaya. Para pendukung visi tersebut, terutama ketua Dr. Mahathir Mohamad, telah tidak melaksanakan visi tersebut. Kemudian kita ada visi-visi lain yang tidak kreatif dan imajinatif, sehingga lahirnya slogan Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia ini pula saya kira sangat sementara, kerana dia didukung oleh sebuah kerajaan yang tidak mempunyai asas yang kukuh di akar umbi. Jadi kita harap mungkin era 21 ini, abad 21 ini, kita mempunyai visi yang diambil dari puisi kita. Mungkin kita boleh carilah satu puisi yang boleh kita angkat sebagai visi negara, sehingga dia boleh menarik semua lapisan bangsa Malaysia ke arah visi tersebut. Dan inilah peranan para sastrawan kita yang saya harap digembelengkan. Tetapi pada masa arwah Kamalah masih hidup, beliau mengumpul puisi-puisi penyair dalam buku ini, tetapi dengan tajuk Dandani Luka-Luka Tanah Air.
Ini menunjukkan bahawa Kamala masih merasai tanah air kita berada dalam era kesedihan, kesakitan. Sebab itu lahirnya imej luka-luka tanah air. Dan dia berharap para penyair kita mendandani luka-luka tersebut. Dan ini saya akan baca beberapa sajak dalam antologi ini. Ini sebuah puisi dari Syahrir Kasad, Melukis Jiwa Mewarna Merdeka. Kaku berbalam bayan cermin sejarah susuk pahlawan merdeka kian terbenam. Dalam cakrawala anak muda yang haloba bermain teknologi, di lambung gairah dan megah memijak menendang segala istana peradaban bangsa menjadi pusara sepi yang hanya sesekali diingati. Hanyut sudah kiblat bangsamu, diresap anase bertopeng racun manis di bibir, tapi di bibir zalim membunuh rasa cinta agung seperti bangsa. Ketahui berjuang banyak caranya. Jadikan teknologi, sebarkan auramu, bangkitkan semarak bangsamu daripada terus ditelan. Seronok berkongsi cerita di hujung jari, walau bangsamu nazak di bumi sendiri. Jadi jelas penyair ini masih rasa kecewa dengan perkembangan kemerdekaan tanah air kita. Jadi kita kena betulkan beberapa permasalahan isu semasa kini, iaitu anak-anak bangsa kita yang masih muda harus menggunakan teknologi sebaik mungkin. Neraca Merdeka yang Bebas, karya Fadilah Haji Ahmad. Kalau kita dengan tajuk pun sudah menarik. Dan buku ini sebenarnya diterbit masih baru. Masih baru tahun 2020. Jadi 2020 kita masih temui banyak sajak-sajak yang menggambarkan luka-luka tanah air kita. Neraca Merdeka yang Bebas. Tak kala tahun bersilih tahun dan dekad bertukar, dekad musim lalu, sejarah tersurat, semangat tersirat, pudar di bawah bayu. Merdeka yang dituntut pejuang nusa kian ceruk, tawal nikmatnya tidak berperisa. Pusaka bangsa seakan tergadai di tangan sendiri, hanyut di kerakusan jiwa nang haloba. Lupa jerih juan moyang Toki, sedarlah duhai bangsaku, bangkit segera. 31 Ogos sekadar cerakkan di kalender Masihi, generasi muda hanya menanti cuti, patriotisme di mamah bumi, rancak sana sini, sedarlah diri. Baraan merdeka mesti dibakar, diasap, dihargai semula. Rukun negara bukan untuk dihafal semata. Gemakan laungan aku anak Malaysia, semai siram pujuk baja, biar subur berbunga senantiasa. Kita merdeka, tapi batas kebebasan harus cakna. Bebas fizikal, bebas mental, ada neraca. Bebas biarlah berpaksi pada agama, usah goyang dek pendurhaka, maruah diri dan bangsa tergadai tiada guna. Kita jaga kita. Itu dua buah sajak yang ditulis pada dekad 20.
yang masih menggambarkan negara kita tidak bebas dan sebagainya. Dan peranan penyair jelas, peranan penyair jelas menarik balik, menarik kembali kita kepada kehidupan yang benar-benar merdeka. Dan kita harap pusi-pusi dekad 21 ini, abad 21, dekad 21 mengarah kepada sastra berperanan. Sastra berperanan, iaitu kita tidak boleh syok sendiri, tidak boleh berada dalam kelompok sendiri, dan mengangkat bakul. Kita mesti berjuang. Perjuangan sastra Malaysia sebenarnya ialah perjuangan untuk mendapat kedudukan dalam Nobel Prize di peringkat dunia. Jadi kita kena bersama Perdana Menteri martabatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Jadi jangan tunggu Malaysia. Kita terus menulis dan menyeru masyarakat dunia kembali kepada asas kehidupan kita, iaitu memakmurkan alam ini sebagai khalifah. Sekian, terima kasih.